wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Begitu sempurna dirimu di mata, terlalu bodoh sehingga percaya. Teringatku di masa lalu, bersenda di taman yang indah. Sungguh riangnya di hatiku, karena kini kita berjaya. Cintaku tercapai, punyai kebebasan, dan di kau berjaya, telah berjaya. Sinaran mentari menyinari, menusuk ke jiwaku apabila bersamamu. Masanya bila kita berdua bagai maligai indah yang tumbuh di muka dunia. Ikatan cinta dijalinkan, hatiku terima terbuka. Cintaku tercapai, punyai kebebasan, dan di kau berjaya, telah berjaya. Sinaran mentari menyinari, menusuk ke jiwaku apabila bersamamu. Masanya bila kita berdua bagai yang kami mahukan pada hari Isnin ini, sinaran yang baharu, minggu yang baharu. Itu lagu favorit saya tu, Sugi. Ya, lagu favorit. Awak nak nyanyi sedikit untuk penonton-penonton wanita hari ini? InsyaAllah nanti kita sama-sama lah. Okey, apa okey. yang hari ini kita harapkan hari Isnin, hari ini dah 30 November, di mana esok kita akan bermula 1 Disember. Dan mungkin inilah masa yang sesuai untuk kita buat imbasan lah apa yang berlaku 2020 ni, mana yang pahit, mana yang manis. Kita sematkan dalam hati kita. InsyaAllah tahun depan hari, kata tahun yang lebih baik pada tahun ini. Dan bagi anda peminat-peminat Apoi Super Loki, jangan risau, Apoi akan bersama kita. Kemudian di sepanjang orang kata rancangan kita, siaran kita pada hari ini. Dan seperti biasalah, nak tahu hari ini hari Isnin, mungkin hujung minggu, anda ada aktiviti-aktiviti yang dilakukan, boleh terus kongsikan bersama kami di laman Facebook Wanita Hari ini. Kalau Fatin buat apa? Kalau saya hujung minggu tak buat apa-apa sebenarnya, tapi saya ada menyambut pesta Kartijai lah. Selain itu mesti ada video call dengan anak buah Sugi. Mesti ada. Itu semestinya kalau kita Fatin? tengok. Kalau saya masih lagi bekerja Sabtu Ahad, tapi nak cakap hari Jumaat hari tu meninggalkan sedikit kesan sebab saya tengah nak pergi ambil suhu dekat luar kereta. Terlupa untuk tutup kereta yang dengan betul. Jadi
terkepit tangan. Tak tahu pula terkepit tangan ni boleh membawa kepada kesan yang besar kena buat surgery dan sebagainya. Tapi tak apa. Itu yang kita harapkan untuk semua menjaga diri. Kita tak kadang-kadang kita tak sedar benda yang kecil boleh jadi besar, dan juga selain kita menjaga mengenai COVID-19 ni, jaga juga diri supaya kita tak payahlah pergi hospital tu. Biasanya kita risau anak-anak kita yang terkepit tangan ketika menutup pintu, tapi ini Fatin pula yang kena, tapi semua okeylah sekarang ni. Tak baik. Okey, dan bercakap mengenai menjaga keselamatan kita dan orang di sekeliling kita, seperti biasa kami juga ingin mengingatkan anda di rumah untuk sentiasa menjaga keselamatan dan kebersihan anda, dan seperti biasa bila anda keluar sentiasa pakai pelitup muka, sentiasa cuci tangan. Anak-anak kecil kat rumah, ingatkan mereka untuk menjaga kebersihan mereka juga. Dan kalau boleh kami nak juga memberi anda sedikit update di mana kes COVID yang dilaporkan, kes baharu yang dilaporkan adalah sebanyak 1,309 kes, dan kes sembuh baru adalah sebanyak 1,333 kes. Ini adalah orang kata angka yang besar juga. Kita ucapkan tahniah dan juga terima kasih, dan jangan lupa untuk teruskan memainkan peranan masing-masing untuk terus menjaga kesihatan keluarga. Keluar tu pakai pelitup muka. Kadang-kadang ada yang pergi kedai buat macam keluar phone nak ambil scan MySejahtera, tapi sebenarnya tak. Itu sebenarnya memberi kesan kepada semua sebenarnya. Kalau dikatakan mungkin ada kontak rapat dan sebagainya, pihak KKM tak dapat nak menghubungi anda. Jadi kita sebagai komuniti adalah sebenarnya mata dan telinga kerajaan, terutama sekali petugas-petugas barisan hadapan dalam yang sedang bertungkus lumus membantu kita untuk mengurangkan bilangan kes. Jadi sentiasa ingat untuk melaporkan sebarang ketidakpatuhan SOP yang anda lihat di sekeliling anda. Seperti yang Fatin katakan tadilah, kalau nampak ada orang scan tapi dia tak isikan nama, tak isikan nombor, ataupun yang tulis kat buku tu dia macam pergi dekat dia cincang-cincang cakar ayam, tulis je sebab dia nak cepat-cepat, ataupun dia tak payahlah. Ataupun letak nama Instagram juga kan. Jadi macam mana nak contact? Ataupun yang mana mungkin kalau keluar melihat ada yang pakai gelang dan sebagainya, itu sebenarnya peranan kita perlu dimainkan. Okey, dan juga topik kita pada hari ini, hari Isnin ni, biasalah kita ada satu topik yang amat menarik untuk anda. Hari ini kami nak membincangkan mengenai dunia kecantikan ini milik siapa. Biasanya bila kita cakap mengenai kecantikan dikaitkan dengan wanita. Betul, sebab setuju. itulah norma sejak dulu-dulu. Tapi sebenarnya Fatin, kalau Fatin nak tahu, kalau kita ikut peredaran zaman lah kan, sebenarnya dari dulu tahun 1904 ataupun kurun abad ke-20, kaum lelaki sudah pun menceburi bidang kecantikan sebenarnya. Daripada di Perancis yang memulakan orang kata revolusi perfume yang kita guna ni, daripada situ, dan semua makeup yang kita gunakan sebenarnya kaum lelaki ada menyumbang kepadanya. Tetapi kenapa kita sering kali mengaitkan dunia kecantikan dengan wanita? Adakah sebab wanita saja yang selalu guna lipstick ke, guna eyeshadow ke, blusher tapi ke? saya rasa juga kadang-kadang kita tak boleh nak salahkan situasi ini. Sebab apa? Lelaki ni dia ada mata yang melihat wanita dari sudut lain. Melihat wanita dari sudut kecantikan yang lebih. Mungkin wanita nampak macam sama ataupun mungkin, tapi itulah saya rasa mata lelaki ni memainkan peranan. Mata lelaki macam mana ni? Apa yang lelaki melihat berbeza pada seorang wanita? Sebab kalau saya setahu saya, kalau dulu-dulu anti-anti saya kahwin yang buat makeup untuk dia, wanita sahaja yang akan buat makeup. Tapi sekarang ni kalau kita lihat yang buat makeup ada kaum lelaki juga. Kalau kita lihat di media sosial, influencer yang mengajar makeup bukan setakat wanita saja. Kita ada Patrick Star, Jeffrey, ramai lagi. Dan saya rasa berkongsi. mungkin Sugi, stigma masyarakat sekarang lebih terbuka. Orang kata kalau kerjaya makeup ataupun kecantikan tu meluas, orang kata boleh diberi sama rata. Sebab orang kata kalau talent tu mungkin berbeza setiap orang. Jadi kita nak tahulah, bagi anda di rumah, dunia kecantikan ni sebenarnya milik siapa? Wanita ataupun lelaki, ataupun sama rata? Kita kalau lelaki nak menceburinya pun boleh, wanita nak menceburinya Tapi apa pun, boleh. kongsikan pandangan anda ataupun pendapat anda berkenaan topik kita hari ini di Facebook kami dan juga di Instagram kami. InsyaAllah kita akan panjangkan kepada tetamu istimewa kita kejap lagi. Jadi jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini.
Kembali dalam Wanita hari ini, dunia kecantikan kerjaya siapa? Sugi, kalau kita lihat skopnya sangat besar. Kecantikan dari segi rambut, make-up, pakaian, daripada atas sampai ke bawah. Orang kata banyak involved dengan ramai orang kan, dengan stylistnya, make-upnya, dengan hairstylistnya. Tapi itulah kita nak cakap, kalau semuanya dipelopori oleh wanita, macam habislah kerjaya lelaki kan, hanya terhad. Kalau kita lihat untuk kita sendiri sebagai pengacara, Fatin, kalau kita lihat stylist kita ada juga lelaki, makeup artist kita ada juga lelaki. Betul. Ada orang kata balance di dalam industri kecantikan ini sebenarnya. Tapi masih ada lagi yang berfikirkan yang industri ini adalah khas untuk wanita saja. Lelaki tidak perlu bergiat dalam industri ini. Itu yang kita nak tanyakan kepada tetamu kita hari ini. Hari ini kita istimewa sebab bersama kita bersama dengan Sarina Muhammad atau lebih mesra dengan panggilan Kak Kel. Sihat Kak Kel? Sihat, alhamdulillah. Okey. Dan di sebelah Kak Kel kita bersama dengan Syed Dewa. Siapa yang tak kenal? Memang silap lah. Sihat Syed Dewa? Sihat, alhamdulillah. Okey, seorang sudah bergiat sepanjang 21 tahun, seorang lagi 11 tahun. Sekejap lagi kita nak tahu lebih lanjut bagaimana mereka bergiat dalam industri kecantikan ini. Tapi sebelum itu Fatin, kita nak saksikan sedikit laporan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Silakan. Tapi sebelum kita teruskan dengan laporan, kita nak tanya dulu dekat Kak Kel. Okey, teruskan dengan laporan. Amir, berapa kali dah aku cakap, bukan macam tu. Salah, pakai kerongsang bukan macam tu. Betul ni. Ni kena center, barulah dia balance. Cuba buat. Oh, sorry, saya lupa. Lupa. Fokuslah. Nak cari desainer berjaya, kena fokus. Tengok masa aku. Kena fokus. Okey? Sebenarnya kan muka awak ni unik tau. Cuma you yang tak tahu macam nak gayakan. Tapi tak apa. Lepas I do my magic on you, voila. Kak pernah ke siapkan model yang tak siap macam saya ni? Of course. Mestilah. You ingat apa? Model-model tu semua datang semua siap je ke? Ni, diorang datang dengan keadaan baju tak apa-apa, muka tak siap, tahu tak? Ni Kak Lin punya tangan juga yang buat magic kat muka diorang biar cantik. Tahu? Dunia kecantikan sememangnya sinonim dengan golongan wanita. Datin Saidatun Nisa, Suria Matahari, Belas, Melinda Loy, Izrin Ismail, Alia Bastaman antara yang terkenal kerana hasil sentuhan dan rekaan mereka yang cantik. Peredaran zaman hari ini memperlihatkan dunia fashion dan kecantikan telah berjaya didominasi oleh golongan lelaki. Di luar negara, kebanyakan selebriti terkemuka menggunakan khidmat penata rias lelaki. Trend penata rias lelaki tidak terbatas di luar negara sahaja. Malahan di Malaysia, nama-nama terkemuka seperti Dato' Alha Alfa, Syed Dewa, Nuek Rosli, Zulfazli Suhadi, Datuk Rizalman, Rizman Ruzaini serta ramai lagi sememangnya adalah tidak asing lagi. Apakah faktor yang menyebabkan dunia kecantikan ini turut diminati golongan lelaki? Benarkah ia dilihat sebagai satu kerjaya yang berpotensi tinggi? Adakah golongan lelaki atau wanita yang dilihat sesuai untuk mendominasi kerjaya ini? Itu dia tadi sedikit perkongsian mengenai topik kita hari ini yang mana ramai artis-artis atau nama-nama besar yang sebenarnya dah lama menceburi bidang kecantikan ni. Dan bercakap pasal kecantikan, Fatin dah tak sabar kan tadi nak tanya tujukan soalan kepada tetamu kita. Kita mulakan dengan Kak Kel lah. Melihat kepada situasi sekarang ni, era yang moden, yang orang kata keterbukaan masyarakat mengenai topik kita hari ini, bagaimana Kak Kel melihat bidang kecantikan ini milik siapa sebenarnya? Pada Kak Kel, actually dia tidak terbatas pada gender. Sebab yang pentingnya ada bakat, ada kemahuan, ada kesungguhan dan kreativiti jalan seiring memang boleh menjadikan sebagai kerjaya. Okey, baik, itu pendapat Kak Kel. Tapi kita nak tanya Syed Dewa pula. Kak Kel sudah dalam industri ini selama 21 tahun. Ya, saya. Syed 11 tahun. Okey, tapi Syed orang kata background Syed dulu belajar industri kimia genetik. Kimia, lepas tu saya sambung genetik. Okey, lepas tu sekarang dalam dunia kecantikan ini. Bagi Syed sendiri, peralihan itu berlaku sebab minat Syed. Betul? Okey, tapi Syed melihat dunia
kecantikan ini, adakah ia satu bidang yang mudah diceburi atau bagaimana bagi Syed? Nak kata mudah tu payah juga sebenarnya. Cakap Kedah boleh tak? Boleh. Okey, dia macam ni. Dulu mudah. Dulu mungkin mudah sebab dulu tak ramai. Kan? Kalau ada pun mungkin dekat butik pengantin dan sebagainya. Tapi bila once media sosial ni dah boom, kan? Cumanya bila media sosial dah boom, dia akan banyak persaingan. Itu yang susahnya itulah. Tapi yang senang tu pula orang lagi senang nak nampak lah. Dulu mungkin orang tak nampak sebab dulu kan tak ada media sosial. Okey. So dia ada pro and cons lah. Nak kata susah pun tak susah, nak kata senang pun tak. Okey. Baik. tu. Tapi melihat kepada sekarang kan persaing ramai Tuan Syed Dewa untuk dalam bidang kecantikan dan juga make up dan sebagainya. Bagaimana saya meletakkan identiti ataupun mencari tarikan itu sendiri? Oh, itu memang payah lah. Itu memang dia bukan satu hari punya kerja lah. Yeah. Dia after macam 5 years, 6 years, baru you akan nampak you punya apa signature you dan bila you buat banyak orang. Tapi apa pun sebenarnya dia kena ikut apa yang kita minat. Macam Syed sendiri, Syed minat something yang natural. Syed tak suka something yang overdo. Yang bila nampak tu nampak manis, nampak sweet. So bila dah 5-6 tahun kita buat benda yang sama, and then orang pun dah macam okay, kalau Syed Dewa je mesti make up dia natural, lipstick dia colour nude, things like that lah. Okey, itu signature Syed Dewa lah boleh dikatakan. Tapi Kak Kel, kalau macam di awal tadi saya kata pada Fatin kan, kalau dulu makcik-makcik saya kahwin, make up artist yang datang nak make upkan dia selalunya wanita saja. Saya tak pernah lihat lelaki. Sekarang ni dah campur. Ada lelaki, ada wanita. Bagi Kak Kel sendiri, adakah ini berlaku disebabkan peredaran zaman seperti yang Fatin katakan, orang lebih terbuka, ataupun Kak Kel merasakan ini orang kata seperti satu ancaman kepada kaum wanita? Ini bidang saya. Ini dunia kecantikan saya punya. Kenapa lelaki nak memonopolikan industri ini juga? Actually kalau nak ikutkan macam Kak Kel memang background daripada family Kak Kel, makcik Kak Kel memang mak andam. So from that Kak Kel pun daripada kecil kita dah terdedah 12 tahun dah ikut dah pergi blow dry rambut pengantin. Things like that. Kita tak fikir masa kita sekolah ni kita tak fikir menjadikan dia kerjaya sebabkan family ibu bapa kan nak kita masuk universiti semua tu. Tapi bila kita ada education seiring dengan kita punya bakat itu yang lagi kita punya kuatlah profil tu. Ya, lagi dengan kita punya ilmu yang ada, so lagi terbuka, minda kita lebih terbuka, kita punya communication lebih bagus. Jadi benda tu lagi membuatkan kita kukuh dalam industri lah. Lepas tu bila kita ada education and then kita punya mind kita, creativity kita kan, knowledge kita membuatkan kita punya skill tu lebih advance daripada dari segi produk. Pengetahuan tentang facial, tentang bentuk muka, benda-benda tu macam saya sendiri kan, benda tu bagi kita advantage. Dia zaman macam Kak Kel daripada dulu, daripada makcik kita ilmu. Dulu disebabkan produk limited. Jadi skill dia bertambah dengan adanya macam bacaan, macam untuk kita nak naikkan seri. Sebab zaman-zaman dulu macam Kak Kel punya family, dia start pergi make up cuma perlukan lipstick, kita punya eyeliner, lepas tu dengan blusher. Bedak. Kan? Yang lainnya ada menggunakan sirih, ada bacaan-bacaan untuk menaikkan seri, yang kata seri boleh seri sampai anak satu, anak dua. Wow. Okey, kita belajar ni. Kalau boleh cakap mengenai seiring dan juga mungkin kita memantapkan lagi keyakinan klien kita itulah kan. Macam Syed Dewa sendiri, profil ataupun backgroundnya sebagai penyelidik dan juga kos yang diambil kimia genetik berbeza. Bagaimana Syed Dewa selarikan kedua-duanya untuk kita bolehlah combinekan bakat kita tu?
nak kena combine tu payah juga tu. Dia tak boleh combine lah, dia benda yang asing lah sebenarnya. Tapi apa pun betul lah, macam Kak Kia cakap, knowledge is very important. Kan, bila kita pergi universiti, kita lagi terbuka, kita kenal ramai orang, kita belajar on psikologi manusia. So macam ni, bila you make up orang, you bukannya just make up je. Sometimes you kena jadi entertainer. Masa you make up ni lah banyak orang bergosip, cerita pengalaman hidup. Banyak gosip lah kita. Nak pengantin nanti, pengantin nak bersiap, dia akan bercerita pasal family dia ke apa, kisah sedih dia ke apa kan. Sometimes kita akan belajar psikologi juga benda yang sama kan. So bila kena orang menangis, kita pun macam turut bersedih. Bila dia buat lawak, kita kena ketawa. Benda macam tu. Nak menaikkan mood dia tu kan. So saya rasa somehow on academic wise tu dia tak adalah membantu sangat pun. Tapi dari segi sosiologi kita, macam kita nak bergaul dengan orang, yang itu banyak membantu. Kita dekatlah dengan atau masyarakat macam mana. Boleh dikatakan exposure pendedahan itu membantu dalam PR kita bersama dengan klien kita. Sebab ini kerjaya, satu kerjaya kan, satu bidang profesional. Tapi bagi Syed sendiri, sewaktu Syed mengambil keputusan untuk bergiat dalam bidang kecantikan ni, ada tak sesiapa yang tidak membenarkan Syed? Dia tak adalah tak benarkan, cuma tu tidak menggalakkan lah kan. Masa set tu I think 10 tahun lepas, masa tu memang jarang lelaki yang ada. Kalau ada pun mungkin golongan maknyah macam tu yang yang terlibat dalam industri kecantikan kan. Macam lelaki sangat kurang. Even kalau sometimes kita pergi make up pun orang cakap ni hang punya fotografer dah sampai dah. Okey, tapi sebenarnya kita make up artist memang lelaki memang jarang. So apa soalan tadi? Pernah tak ada orang yang tidak menggalakkan ataupun family? Family dia tidak menggalak, dia tak menggalakkan dan tak juga menyokong sangat. Macam tapi kita tanyalah Walid, cik nak buat makeup, Walid okey ke tak? Walid okey, dia kata Walid okey je. Tapi dia taklah macam support ke apa. Tapi dia bagilah juga macam nak duit ke, nak beli barang makeup ke macam okey. Agak supportif juga. Agak supportif jugalah, tapi nak kata melarang tu mungkin tak ada. Tapi adalah mulut-mulut orang sikit-sikit macam yang jauh-jauh kan. Adalah cakap-cakap tapi okeylah. Tapi Kak Kar sendiri mungkin melihat kepada ramai yang cuba untuk mencuburi. Masalahnya dekat dalam YouTube pun kita boleh belajar, kita boleh terus pandai. Ada rasa macam tercabar tak? Itu memang kalau kita nak dekat apa-apa saja, bidang apa pun, fotografer kan, makeup, semua pun memang ada dia punya saingan. Terutama sekarang masa zaman Kak Kel, kita tak ada social media. Betul. Base semua majalah kan. Jadi macam mana kita struggle to get acknowledgement tu is very difficult lah. Tapi zaman sekarang ni based on kita pandai bercakap, yang penting ada rupa sikit, boleh make up diri sendiri, and then dah orang dah kita tahu ada dah selesa lah. Dah selesa, and then lebih senang, exposure tu lebih mudah lah. Cuma yang problemnya sekarang base kita kena customer kita kena pandailah menilai. Menilai bakat, kreativiti, ketahanan kita sendiri kan. Kan benda-benda tu psikologi memang pentinglah. Kalau dulu-dulu orang nak belajar makeup, wajib mereka pergi ke kelas makeup. Sekarang ni boleh belajar melalui YouTube, tutorial kat Instagram dan sebagainya. Baik, banyak lagi yang kita nak tanyakan kepada kedua-dua tetamu kita di studio. Tapi sebelum itu, kita juga nak tahu apakah pendapat orang ramai mengenai topik kita pada hari ini. Dunia kecantikan milik siapa? Jom kita saksikan. Dunia kecantikan bagi saya adalah kerjaya lelaki dan wanita. Kerana ianya bergantung kepada sesebuah individu tersebut macam mana mereka nak bawa diri mereka menceburi bidang kecantikan. Dari pandangan saya lelaki, sebab kalau kita tengok lelaki makeup ni dia macam lebih cantik lah. Lebih cantik. Kalau lelaki makeup ni kalau cantik pada pandangan mata dia, mesti cantik pada pandangan mata orang lain juga. Lelaki, sebab kalau kita lihat banyak peringkat fashion dan juru solid yang terkenal di negara kita terdiri daripada kaum lelaki. Sebagai contoh, Syed Dewa dan juga Rizman Ruzaini. Terbuka kepada lelaki dan juga wanita. Apa yang penting adalah mereka mempunyai bakat dan sanggup untuk mempelajari skill-skill yang diperlukan dan semestinya minat yang mendalam terhadap dunia kecantikan. Saya sendiri suka kalau makeup artist tu lelaki sebab bagi saya mereka ni lebih artistik rasanya dalam
bab-bab kecantikan, make-up semua ni. Itu semestinya lelaki lah. Kalau saya sendiri nak kahwin nanti, insyaAllah lelaki lah yang akan make up saya. Sebab lebih sopan, aurat lebih senang kita jaga batas-batas kita. Sejujurnya saya tidak kisah ditata rias oleh make-up artis lelaki ataupun perempuan. Apa yang penting adalah hasilnya cantik dan memuaskan. Saya lebih suka kalau saya ditata rias oleh mual lelaki kerana bagi saya mual lelaki ni mempunyai satu kelebihan di mana mereka punya hasil kerja tu kadang-kadang lebih halus dan lebih teliti. Ramai juga yang memilih jurusolek lelaki Betul. sebagai Rasa jadi pilihan trend mereka. lah sekarang ni. Kan? Tapi saya setuju dengan salah seorang yang berkata yang penting hasilnya cantik. Itu yang semua orang mahukan. Dan ada juga sebenarnya. yang berpendapat lelaki lebih artistik. Okey, jadi kita terus ke side Dewa nak tanya, adakah lelaki sebenarnya lebih artistik? Dan pernah tak dalam mana-mana situasi di mana side menjadi jurusolek tapi ada pengantin walaupun mereka memilih tapi mungkin orang di sekeliling kurang selesa di mana side sebagai seorang lelaki menjadi jurusolek? Okey, yang pertama tu apa soalan dia? Adakah lelaki artistik? Okey. Nak kata lelaki artistik ni ke tak tu bergantunglah setiap individu punya ni lah. Cuma betul lah macam tadi ada orang cakap mata lelaki tu dia macam lain sikit. Okey. Saya rasa saya setuju dengan benda tu lah. Lelaki tengok wanita ni tak sama macam wanita tengok wanita. Okey. Sometimes saya tengok bila wanita ni dia tengok kecantikan dia tu, sometimes wanita dia ada tendensi untuk ke arah berlebih-lebihan sedikit. Macam lelaki mencuba. Dia macam suka tak tahu, biasa dia agak berlebih-lebihan sikit. Jadi kalau macam lelaki ni dia suka macam okey ni dah cukup dah cantik. Ni sikit dah cukup. Macam tu. Kalau wanita dia suka macam kalau nak nampak lipstick tu kena lagi terang biar nampak. Selagi tak terang tu tak nampak pakai lipstick. Kalau pakai blusher tu nak bagi nampak blusher. Macam lelaki dia suka macam okey dah ni dah cantik dah. Macam saya ni okey ke? Okey, manis betul. Okey, kalau nak bercakap mengenai topik kita hari ini, Kak Kel dan juga Ustaz Dewa mungkin boleh kongsikan mengenai populariti ataupun orang kata pendapatan yang mungkin lumayan, masa ataupun masih boleh berkarya dan jumpa ramai orang. Apa agaknya faktor yang paling membawa kita ke dalam bidang ni? Saya dulu. Saya dulu sebab minat lah. First kali masa minat benda ni. Sebab itulah saya buat. Tapi saya rasa minat dan juga saya punya golongan orang sekeliling. Saya tak ada kat sini kalau tak ada orang sekeliling yang macam Nuet Rosli, orang yang sama-sama dengan saya, dia push together kan. Itu yang pertama lah, minat. Yang kedua tu semua pendapatan tu betul juga. Sebab masa saya nak sambung bidang kecantikan solekan ni, saya ada dua choice. Sama ada saya nak further my PhD ataupun saya nak buat makeup. Okey. So saya sebagai tahu ke kat lecturer saya kejap. Saya nak try buat makeup for 1 year. Okey. Saya nak tengok macam mana. If tak jadi, saya buat PhD dan saya jadilah lecturer ke apa. Okey. So alhamdulillah 1 tahun tu amat memberangsangkan. Graf pendapatan pun okey. So saya decide okeylah tak apa, aku buat makeup all out. Nanti kalau if anything happen to me, I'm not going to die anyway. I macam okey boleh jadi, mintalah kerja apa kan, kita dah ada degree, dah ada master, should be insya-Allah lah. Bangganya saya dengan Ustaz Dewa. Okey, kalau kita melihat kepada dunia sekarang ni, ada tak kadang-kadang pernah kalau kita pergi makeup majlis perkahwinan sebagainya, spesifik dia nak perempuan-perempuan je. Dia memang tak boleh untuk lelaki atas sebab-sebab tertentu. Memang ada lah. Terutama sekarang ni sebab orang lebih awareness tentang Islam, ada adab tu. So it's all depend pada choice kan, kita punya kehendak, pilihan customer kita. Ada yang memang ibu bapa, kebanyakan ibu bapa yang nak makeup artis perempuan. Jadi lebih senang, tak mesra wuduk, maksudnya tak batal masa nak nikah, and then wedding masa sanding ke lelaki-lelaki dapatlah merasa kedua-duanya. Tapi pada Kak Kel itulah terpulang pada kita punya customer kan. Kalau dia ada customer, biasa bila customer tu nak hire seseorang, involvekan ibu bapa, bakal suami juga, macam mana dia orang memilih sama ada nak pilih lelaki atau perempuan. Tapi basic pada Kak Kel adalah bakat dia, kreativiti dia
Nak pilih betul-betul study kita punya makeup artist. Saya kira pengantin Kak Kel, dia study setahun je study makeup artist mana dia nak pilih. Mungkin kita boleh berbalik pada soalan tadi. Syed, mungkin daripada pengalaman Syed, pernah tak walaupun pengantin itu sendiri yang memilih Syed tapi orang di sekeliling kurang selesa? Ada, pernah kena halau lah dulu. Mungkin boleh kongsikan pengalaman itu. Makeup ni dah siap dah makeup. Tiba-tiba adalah hamba Allah ni pak cik dia lah kot datang. Lepas tu tiba-tiba macam cakap, kamu ni siapa? Kenapa kamu kat dalam ni? Oh, saya makeup. Laki makeup keluar sekarang. Lepas tu saya dah macam, okey dah nak buat macam mana? Keluarlah. Nasib baiklah dah habis makeup dah. Lepas tu pengantin tu dah menangis lah macam sebab tudung semua tak siap lagi semua, tapi nak buat macam mana kan? Orang sekeliling tak bagi. So itulah antara cabaran. Pernah. Ada juga ya. Tapi kalau cabaran tu lah mungkin kita mungkin buka mata ramai orang yang sebenarnya kita boleh melihat kepada bakat dan juga keinginan kita sendiri untuk mencuba pelbagai makeup artis sendiri. Okey, Kak Kel, mungkin ada tips untuk mereka yang mungkin berminat nak menceburi bidang kecantikan tapi nak mula dari bawah, nak belajar sendiri atau bagaimana daripada Kak Kel? Okey, nasihat Kak Kel sebab sekarang ni memang senang. Boleh dapat ilmu daripada YouTube, daripada Instagram, boleh dapat daripada Facebook. Jadi yang penting jangan berhenti di situ. Jangan make up hanya muka sendiri. Kena make up orang-orang lain juga. Facial different, jenis kulit different, bentuk muka different. Kalau kita make up hanya muka kita, bila kita pergi kat betul-betul at that time event, nanti kita tengok masalah akan timbul. Okey, baik. Tapi melihat kepada sekarang ni ramai yang pada make up tu semua cantik kat Instagram. Filter pun banyak. Apa dia? Filter pun banyak. Betul. Okey, baik. Jadi kita nak tanya kepada Syed Dewa jugalah. Dunia memilih kerjaya dalam dunia kecantikan ini. Syed juga seorang entrepreneur, seorang usahawan, bukan setakat seorang jurusolek. Mungkin Syed sendiri boleh kongsikan tips. Mungkin make up tips boleh ataupun tips untuk orang kata sustain dalam dunia kecantikan ni. Okey, saya rasa dalam apa-apa juga bisnes lah, bisnes solekan ke apa, ke industri makanan ke, kita kena ride on the trend. Okey, sebab masa saya start dulu trend dia blog. So saya buat blog and then sebab tu customer saya ramai. Lepas tu trend Instagram, trend Facebook. So now trend TikTok, trend YouTube. So saya rasa siapa-siapa yang nak involve in business, kosmetik, kecantikan ke makeup artist ke, you have to ride on the trend sekarang ni. You tak boleh macam tak apalah buat suka-suka print gambar letak kat rumah ada orang datang letak banner, tak boleh. You kena ada effort sikit lah. Kena buat effort. Kena tahu apa orang nak sekarang dan you kena buat. Grab the opportunity. Kita kena pantas. Kak Kel dah ada TikTok? Ada. Wow, saya tak ada. Okey, tapi kesimpulannya kita nak tanya kira kerjaya kecantikan ni kerjaya siapa secara menyeluruhnya? Ringkaskan. Pada Kak Kel kedua-duanya. Okey. Saya Dewa? Betul lah tu. Kedua-duanya lah. Dunia ni milik lelaki perempuan ke tak bolehlah nak bagi perempuan atau lelaki saja kan. Dua-dua ada seiring. Berbalik kepada apa yang Kak Kel katakan, kalau kita ada bakat sememangnya kedua-duanya boleh menceburi bidang dunia kecantikan ini sebagai kerjaya mereka. Betul. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Kak Kel dan juga Syed Dewa atas perkongsian yang amat bermanfaat sebenarnya. Saya harap memberi pencerahan kepada anda di rumah, dan kalau ada orang di sekeliling nak menceburi bidang ataupun dunia kecantikan ni, jangan kita orang kata beri halang atau beri komen-komen negatif. Kita cuba memberi sokongan kepada mereka. Betul, kalau kita cakap dalam satu ahli keluarga tu seorang pandai make up dah selamat dah. Majlis perkahwinan kan. Okey, apa pun kita harapkan topik ini memberi manfaat kepada anda dan kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini kita nak bersama dengan Apoy Super Lucky. Wanita hari ini.
sudah sekian lama tak ku rasa, kini kau hadirkan dengan penuh luka, dan takkan hilang hanya begitu saja. Kau beri aku dusta yang tak mungkin itu untuk aku sangka. Begitu sempurna dirimu di mata, terlalu bodoh sehingga ku percaya. Tak pernah ku terfikir ini semua terjadi. Kau berpaling dengan sekelip mata. Kau tunjuk aku rasa yang sudah sekian lama tak ku rasa, kini kau hadirkan dengan penuh luka, dan takkan hilang hanya begitu saja. Kau beri aku dusta yang tak mungkin itu untuk aku sangka. Begitu sempurna dirimu di mata, terlalu bodoh sehingga ku percaya. Begitu sempurna, terlalu bodoh sehingga ku percaya. Apoy super low key dengan 20K. Kita nak tanya kenapa 20K ni. Tapi sebelum tu, bagi untuk yang mereka belum mengenali Apoy, kenalkan diri. Okey, Assalamualaikum. Nama saya yang sebenar Muhammad Hidayat bin Rohaidit. Oh, sedap. Umur saya baru saja 18 tahun. Wow. Okey. Dan Loki tu sebab awak minat karakter Loki ke? Actually super laki. Oh, super laki. Okey, baik. Di awal tadi awak dah beri laki. kita sinaran dan sekarang ni 20K. Yeah. Lagu yang agak sayu lah juga kan. Kenapa? Siapa yang sakit hati, patah hati di sini? Okey, sebenarnya tercetusnya nama 20K ni daripada komposer saya ambil ilham daripada video yang pernah viral sebelum ni. Okay. Bros Gang, pernah tengok? Okey. Ya. Mungkin tak pernah tengok tapi saya akan tengok ni. Okey, berkenaan dengan seorang lelaki ditinggalkan oleh kekasihnya sebabkan harta. Okey. Ya, sekiranya lelaki yang ditinggalkan tu biasa-biasa je. Okay. Dan dipilih yang lebih bagus. Okey. Jadi apa significance 20K ni sebenarnya? Title tu ada kaitan dengan ada kaitan. video Kalau yang nak viral? tahu 20K tu apa, tunggu MV Apoy akan berlangsung, insya-Allah akan jalan pada bulan 12 ni. Okey, nak dekat dah tu. Okey. Kita akan tunjuklah apa masa dia. Okey, ada elemen surprise lah dekat situ. Ya, betul. InsyaAllah. Okey, untuk Apoy sendiri, dalam bidang nyanyian, memang minat ataupun bagaimana? Ya, dalam minat nyanyian ni memang saya minat dari kecil lagi sebenarnya. Cuma waktu kecil tu biasalah kadang-kadang impian kita tak dapat nak masuk benda semua kan. So saya terima kira macam saya terlibat dalam satu program ni yang dianjurkan oleh RR Music, iaitu namanya Top 12 Super Lucky. Sebab itulah tercetusnya nama Super Lucky kat belakang tu. So saya dilahirkan di sanalah. Baik, dan setakat ni hanya ada lyrical video seperti yang Apoy dah katakan, music video akan keluar tak lama lagi. Ya, betul. Mungkin boleh kongsikan jugalah bagaimana perancangan untuk music video ni. Boleh kongsikan jalan ceritanya, katanya ada surprise element. Okey, surprise tu korang kena tunggu apa surprise-nya. Alamak, tak sabar lah. Memang kena tunggu. Sebab saya rasa benda ni semua orang pernah rasa. Dan sampai pernah rasa tu akan sedih lah kot. Ya, surprise ni memang Tapi sakit. apa kita nak tahu juga macam Apoy sendiri kan, mesti ada idola macam. Ya, betul.
terikut-ikut. Mungkin suara apa tu ada macam Indonesia punya singa sikit. Okey, Indonesian saya minat tapi sebenarnya idola saya adalah Anwar Zain. Wow. Anwar Zain. Pernah berjumpa dengan Anwar Zain? Tidak pernah, tapi lagu dia saya sering nyanyilah. Ada apa-apa lagu Anwar Zain yang ingin dinyanyikan? Kita teringin kami hari ini. Sedikit lebih? Boleh, sedikit boleh. Sedikit je, jangan lebih. Lebih? Kasihku, ku amat mencintai kamu. Wah, okay, kita harapkan Anwar Zain menonton wanita hari ini untuk dapatkan sedikit daripada Apoy ni. Baik Apoy, sekarang ni dalam bidang nyanyian apa lagi perancangan Apoy buat Apoy sendiri selain daripada bidang nyanyian? Ada nak berlakon ke, nak menulis lirik, jadi komposer ke, pengacara? InsyaAllah yang itu rezeki kalau dapat. Tapi sekarang ni Apoy fokus untuk study dekat Aswara. Okey, nice. Apoy ambil dalam bidang vocal modern. Okey, baik. Okey, Apoy sendiri sekarang ni ramai artis. Bagaimana Apoy meletakkan diri Apoy untuk menarik lagi ramai peminat-peminat untuk terus menyokong Apoy? Okey, Apoy akan cuba sehabis baik untuk standing dengan penyanyi-penyanyi di luar sana. So Apoy akan study lebih banyak lagi macam mana nak confident, menyanyi depan orang kan. Itulah. Okey. Boleh kongsikan Instagram tadi? Instagram saya _Apoy_. Okey. Itu. Terima kasih kita ucapkan pada Apoy. Selamat maju jaya. Uki Sugi. Kita nak terus berhenti rehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Okey, baik, kembali bersama kami dan Fatin. Saya kira awak dan saya membesar menonton drama bersiri Gerak Khas, betul? Gerak Khas, betul. Saya kira ramai di rumah pun membesar menonton drama bersiri Gerak Khas. Jadi di sini kami ingin kongsikan bersama anda, nantikan drama bersiri kepolisan musim akhir Gerak Khas The Finale yang dibintangi oleh Datuk Yusof Haslam, Era Fazira, Ungku Ismail, Norman Hakim, Izzat Mushtaq. Selain itu kita ada AB Abadi, C. Kumarasan, Salina Saibi, Syirah Iskandar dan ramai lagi mulai 4 Disember 2020 setiap Jumaat dan Sabtu jam 10.30 malam eksklusif di TV3. Jadi jangan lepaskan peluang anda. Ya, gerak khas. Okey, baik. WHI akan kembali esok dengan satu lagi topik makanan iaitu khasiat pegaga. Awak suka makan pegaga? Saya suka pegaga. Suka. Lagi-lagi nasi daun pisang tu kan? Yang goreng kan? Okey, saya pun pernah cuba yang digoreng tapi tak pernah cuba yang fresh lah. Apapun esok WHI khasiat pegaga. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Jaga diri. Wanita Hari Ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani.